cerita kita pada malam ini, insya-Allah. Satu yang menarik tuan-tuan, bila rakyat bising berkenaan dengan pencen hari tu, rupanya dia kata ahli parlimen apa cerita, kau ingat Anwar tu tak berani nak bagi masukkan pencen ahli parlimen. Dia bukan macam Abah tu kan, untuk rakyat dia bagi lain, dia keluar duit tabung kita sendiri. Untuk dia, untuk kroni-kroni dia bagi sakau lebih. Tak, Anwar Ibrahim bukan sedemikian. Baik, kita mula cerita kita malam ini, insya-Allah. Kejap Okey. Bekalan air 120,000 pengguna Pulau Pinang pulih. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang memaklumkan perkhidmatan bekalan air kepada semua 120,000 pengguna yang terjejas akibat kejadian paip bocor di dasar Sungai Perai, Butterworth pada 23 Januari lepas pulih sepenuhnya. CEO K. Pathmanathan berkata ia berikutan kerja-kerja Plan B bagi inisiatif respon kecemasan Sungai Perai berjaya disiapkan iaitu 24 jam lebih awal daripada jadual. Dua saluran paip berukuran 600 mm yang baru berjaya disambung merantai Sungai Perai dan berfungsi seperti diharapkan. Setakat 3 petang tadi, semua 120,000 pengguna mendapat bekalan air semula dan PBAPP sedang mengepam air dari loji rawatan air sungai 2 ke Pulau Pinang pada tahap optimum. Beliau berkata tarikh akhir yang ditetapkan sepatutnya ialah pada esok pukul 3.30 petang, tetapi dia hari ini dah dapatlah. Menurut Pathmanathan, PBAPP melakukan yang terbaik untuk menyiapkan kerjanya 24 jam lebih awal daripada jadual demi kepentingan pengguna air terjejas. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua dalam tempoh krisis ini. Okey. Now, hari itu timbul persoalan. Dia permasalahan tentang air pipe bocor dan sebagainya, non-revenue water ni sebagainya. Mungkin akan berlaku. Wear and tear ni mungkin akan berlaku. Jangan risau. Bukanlah kata jangan risau. Ia akan berlaku. Tapi yang saya tertarik ni, bila ada orang yang pergi kutuk kutuk Pulau Pinang ni, yang geng-geng yang kutuk Pulau Pinang tak ada air ni, pada Kedah dan juga Kelantan. Itu saya gelak. Bila walaupun Kedah dan walaupun Kelantan pergi kutuk. Tuan-tuan tahu tak? Kelantan tak ada cerita. Saya ada buat video khas untuk Kelantan pasal masalah air di Kelantan. Kalau orang Kelantan pergi gelakkan Pulau Pinang, memang korang kena muhasabah diri sendirilah. Tetapi bila orang Kedah yang pergi gelakkan, korang tahu tak? Di Kedah tu, air reserve bagi Kedah adalah negatif, tuan-tuan. Kan? Air reserve bagi Kedah adalah negatif. So, negatif berarti kata, even tak ada masalah macam ni pun, air di negeri Kedah boleh ada masalah. Tadi kawan saya daripada Langkawi, dia kata, bahawa charge ni kita tak cerita air, kita cerita cukai di Langkawi sekarang ini sudah mula meningkat. Ada yang mula meningkat. Masalah air di Langkawi juga ada sekarang ini berlaku. Walaupun tidaklah sekerap yang dahulu, tetapi ada sedang berlaku pada 2024 ini. Kalau saya baca dekat sini right. Ya, ini bukan sebab daripada orang kata apa, daripada paip bocor ke paip pecah ke apa, tetapi disebabkan oleh faktor cuaca. Kita baca. Slow lah pula. Estro awani. Oh, estro. Gangguan bekalan air di Langkawi ekoran El Nino. Ini semalam 31 Januari 2024. Gangguan bekalan air berlaku di beberapa kawasan di Pulau Langkawi berpunca daripada ketidakcukupan sumber air mentah untuk diproses berikutan fenomena El Nino yang sedang melanda negara khususnya di bahagian utara Semenanjung. Syarikat Air Darul Aman Sadar dalam kenyataan hari ini memaklumkan antara kawasan terjejas ialah Pekan Kuah, Kisap, Kilim, Peranan, Bayas, Ulu Melaka, Temoyong, Pantai Cenang, Pantai Tengah dan kawasan sekitarnya. Seperti sudah maklum, musim kemarau panjang dan kering atau namanya saintifiknya El Nino sedang melanda negara kita khususnya di sebelah utara Semenanjung Malaysia. Saya seperti mana yang kita ketahui, dia bukan isu air mentah tak cukup tu, kita fahamlah. Tetapi reserve air sendiri pun tak cukup di negeri Kedah. Kan? Tapi bila saya gelak lah, bila benda ada geng-geng walaon Kedah ni pergi gelakkan Pulau Pinang, dia kata tak ada air. Tak ada air tu bukan sebab reserve air tak ada. Disebabkan oleh wear and tear, ada masalah pecah dia punya pipe dan sekarang sudah diselesaikan. Tetapi di Langkawi terjejas kerana air mentah tak cukup, tuan-tuan. Dia kata, yelah air mentah tak cukup, macam mana kita nak rawat air? Sepatutnya kena ada reserve. Sebab itu saya kata tadi, reserve air di negeri Kedah adalah negatif.
Erti kata dia berharapkan apa yang ada dia boleh proses dan itu yang disalurkan kepada penduduk tempatan. Itu dia orang salurkan. In fact saya pergi Kedah hari tu, pergi Langkawi tempoh hari. Penduduk tempatan kata kalau untuk hotel-hotel yang besar tu at least dia orang ada tangki-tangki. Tetapi untuk chalet-chalet dan hotel-hotel kecil dia orang tak ada tangki. So dia berharapkan kepada air yang memang disediakan oleh SADA. So kembali kepada persoalan kita, di mana penyelesaian yang konon-kononnya kerajaan PAS nak bawa, di mana? Kita cerita tentang itu, tentang ini, tetapi sebenarnya tak ada. Kerajaan PAS tak boleh selesaikan permasalahan sebegini kerana mereka tak mampu, tuan-tuan. Macam saya kata, mereka tak mampu. Jadi kita akan cerita perang dingin di antara mereka pula sedang berlaku sekarang ini dalam keadaan itulah. Alright. Semalam kita cerita Mahfuz kalah saman. Ini cerita habis dah, cerita Mahfuz kalah saman terhadap Sanusi. Saman fitnah, Mahfuz minta penyokong Sanusi bersabar. Naib Presiden amanah Mahfuz berjanji tidak akan melengah-lengahkan bayaran yang ditetapkan kepada Menteri Besar. Kata Mahfuz, jika sudah diputuskan begitu oleh mahkamah, dia tidak akan berdalih untuk melambatkan pembayaran. Saya hormati keputusan mahkamah itu dan saya takkan menyatakan mahkamah zalim atau langkah mayat saya dulu. Siapa yang cakap macam tu, tuan-tuan? Sanusi. Dusuki kot. Bukan Sanusi, Dusuki. Kan? Ke Razman. Saya tak ingatlah, ada salah seorang pimpinan PAS lah. Saya tak salahkan hakim, peguam saya atau peguam Sanusi. Saya akan ikut prosedur perundangan dan perlembagaan. Pun begitu, Mahfuz kata, selepas mengadakan perbincangan dengan peguam, dia mendapat nasihat untuk mengemukakan rayuan di mahkamah lebih tinggi. Dia yang juga pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang Kebangsaan, ada dua peringkat rayuan yang boleh digunakan, iaitu Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. So, bila penyokong-penyokong Sanusi ni kata, pergi bayar, kalah fitnah, bayar, dia kata. Pertama, dek, saya nak cerita. Bayaran itu tak perlu dibuat sekarang kerana pending appeal. Pending appeal. Ada rayuan. Tapi dengan Sanusi dulu, kau minta dia bayar. Yang itu dah kalah even masa rayuan. Faham tak? Dia bukan kalah masa trial perbicaraan. Masa rayuan pun dia dah kalah. Dah habis dah. Dia dah peringkat paling akhir. Itu beza dengan kes yang ni. Kes yang ni baru satu mahkamah. Iaitu Mahkamah Tinggi. So, Mahkamah Tinggi dia dapati bersalah untuk fitnah. Dia boleh merayu 2 kali di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Kes Sanusi, di mana dia kalah dengan Mujahid hari tu, dia dah kalah di peringkat mahkamah paling tinggi pun. Sebab itu dia kena bayar. Sorry, bukan Sanusi. Dusuki. Di mahkamah paling tinggi dia dah kalah. Maka dia kena bayar. Dalam jumlah 23,000. Itu pun dia tak mampu bayar, tuan-tuan. Okay? Dah tak mampu bayar. Dan dalam perkembangan yang sama juga berkenaan dengan kes hasutan. Kes hasutan Sanusi. So hari itu, apa orang kata, kes hasutan Sanusi dikatakan dipindah ke mahkamah, dimohon untuk dipindah di mahkamah yang lebih tinggi, daripada mahkamah session ke mahkamah tinggi. Okay. So apa yang berlaku hari ini kot, keputusan menyatakan sedemikian.